Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin dan kudrat Allah, kita telah sampai ke majlis Salatul Khusyuk. Salatul Khusyuk. Jadi Salatul Khusyuk, Syahadah Salatul Khusyuk, majlis yang ke-9. Tadi 8. Alhamdulillah, majlis yang ke-9 dengan izin dan kudrat Allah. Semoga Allah rahmati kita semua, dan dengan selawat salam berkat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk pada kali ini adalah pertemuan dengan Allah yang Maha Besar. Solat adalah pertemuan dengan Allah yang Maha Besar. Allah. Jadi di dalam tajuk ini, sebelum kita masuk ke tajuk itu sendiri, mari kita kupas sedikit sebanyak ilmu yang Allah berikan sebelum ni. Memperkukuhkan niat di dalam setiap rukun. Kita baru dapat dalam qiyam, rukuk dan sujud, tapi kita akan mempelajari pengisian niat di dalam 13 rukun. Dan betapa agungnya dan besarnya kita mempelajari ilmu Salatul Khusyuk, kerana Allah Subhanahu wa taala akan mengutus tentera-tentera Allah untuk berjihad dengan musuh-musuh Allah yang menahan kita jangan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut di dalam firman-Nya surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dalam saat kamu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datang, Rabb kamu akan datang bersama malak saffan saffa. So bila kita berbaris dalam solat saffan saffa, Allah pun datang. Tidak ada perjanjian Allah dengan mana-mana hamba-Nya dalam ibadat melainkan dalam solat. Jadi betapa besar pertempuran atau perlawanan ataupun pergaduhan, pertempuran perang besar di antara musuh-musuh besar Allah nafs. Sedang kita di dalam takbir menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa hebatnya bila kita mempelajari ilmu Salatul Khusyuk ni daripada kacamata para awliya Allah, ahli syahadah. Setiap huruf merupakan tentera. Setiap perkataan Salatul Khusyuk, ilmu itu merupakan tentera. Tentera yang akan berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila kita duduk berzikir, boleh fokus, boleh konsentrate, boleh kita tumpuhkan perhatian sepenuhnya. Kita boleh fanah. Tapi dalam solat, begitu banyak musuh, 13 musuh-musuh Allah yang datang menghalang kita, jangan kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala ingatan kita dari satu waktu ke satu waktu, segala syahadah kita dari satu waktu ke satu waktu, kita serahkan semasa
di dalam solat, di dalam qiyam, dalam rukuk dan sujud. Ya. Jadi kita wajib tahu, semakin kita bertempur, berperang, berjihad dengan musuh-musuh Allah dalam solat, semakin bantuan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan. Tapi yang penting nombor satu, adanya fokus. Tumpuan yang tidak berbelah bagi. Yang tak boleh berbelah bagi. Okey. Kedua, adanya ingatan yang berterus-terusan. Ingatan ini sedang kita tanam. Ya. Nombor tiga, ada pengisiannya penyaksian. Tidak putus-putus penyaksian tu. Ada lagi banyak poin, tetapi kalau kita menumpuhkan perhatian, sebab solat ni mau tak mau darah daging kita. 5 waktu solat tu dah wajib. Kalau kita nak selamat dari api neraka dunia dan akhirat. Barang siapa ketinggalan satu waktu, 70 tahun Allah seksa. Tidak ada pengecualian. Barang siapa meninggalkan solat satu waktu, begitu azabnya pedih dunia dan akhirat. Tidak ada pengecualian. Kerana itu yang kita janji pada Allah. Aku akan solat, aku akan menyerah kepadamu. Aku akan datang meminta kepada Allah segala syahadaku. Aku tidak mensyirikkanmu. Gugurnya syirik. Jadi kalau orang tak solat, syiriknya akan menarik dia membawa ke neraka, bukan Allah yang bawa. Syirik yang akan membawa kita kepada neraka. Itu sebab barang siapa tinggal solat, dia kafir dan dia musyrik, kerana dia tidak pergi menggugurkan syirik dalam solat. Jadi kita kena tahu, bila kita solat dengan 3 perkara ni, fokus, kedua, siapa ingat? Ingatan alat dawam. Ingatan banyak peringkat. Ada 7 peringkat ingatan. Pertama, mulakan dulu dengan akal. Kemudian kalbu. Kalau dah masuk kalbu, tak payah takut dah gerah. Dia sendiri akan berjalan. Sehingga kita berhentikan. Macam alam. Dia pasang alam, dia bunyi. Ini alam, bukan alam macam dunia. Ini bunyi lonceng alam yang tak boleh stop ingatannya. Jadi syahadah itu menjadi pendorong utama. Okey. Jadi tajuk kita adalah pertemuan dengan Allah, dengan Allah yang Maha Besar. Okey. Jadi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Baqarah, Ista'inu bis-sabri was-salat innaha lakabiratun. Istighanat, mintalah apa pun kamu nak kepada Allah. Apa pun kamu perlukan, minta. Istighanat. Istighanat artinya sekecil-kecil permohonan. Satu titis air ke sebesar-besar arash kamu nak, itu istighanat nama dia. Minta kepada Allah sahaja dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salat innallaha wa innaha lakabiratun illa. Kecuali orang yang khusyuk, orang tak boleh dapat. Mereka tak akan dapat pertolongan. Kesabaran pun mereka tak ada kecuali orang yang khusyuk. Siapa mereka? Allah tunjuk. Allazina yadhunnuna. Mereka itu mengharapkan pertemuan dengan
surah Al-Baqarah 43 45. Mereka itu mengharapkan, menanti-nanti pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim dan mereka nak kembali kepada Allah. Jadi macam mana nak praktikkan ni? Pertama, niat adalah kunci segala-galanya. Niat tu perbetulkan. Kita dah belajar 3 niat, iaitu niat dalam qiyam, rukuk, sujud. Nanti kita akan bukakan 10 lagi niat. Niat membaca Fatihah, niatku bertasbih dalam rukuk, niatku bacaan dalam i'tidal, niatku di dalam sujud, niatku di antara dua sujud. Semua tu kita akan belajar pengisian dia. Tapi ini dulu, tolong amalkan untuk 40 hari saja. Allah minta kita, Rabbi minta kita amalkan selama 40 hari, tidak putus satu waktu. Kemudian Allah akan pasangkan satu apps, satu software. Software, so hardware dah ada, software. Allah akan pasang, benda tu akan hidup sampai mati. Usaha kita hanya 40 hari je, secara ikhlas, istiqamah. Itu saja Allah minta. Rasulullah minta 40 hari. Kamu tunjuk keikhlasan kamu. Aku khalisul mukhlis. Ana aku lebih ikhlas, lebih mukhlis dari kamu semua. Aku balas kamu. 40 hari kamu buat, 40 tahun aku balas. 40 tahun kamu buat, 400 tahun aku balas. Kita kena ingat, solat ni tidak habis di dunia. Solat zahir habis di dunia. Solat di akhirat semua solatun daimun. Orang yang tak dapat solatun daimun di dunia ni, di akhirat jangan mimpi dia boleh solat. Dia duduk dalam syurga tapi dia rasa neraka. Sebab dia tak boleh menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey. Jelas. Jadi sekarang ni kita tanam 3 niat saja. Saya solat untuk mengingati Allah. Aqimis solata li zikri. Aku qiyam untuk mengingati Allah. Rukuk mengingati Allah. Sujud. Kalau kita dah pas ni, adik-adik, ibu-ibu, ayah tak perlu cakap dengan syekh. Allah akan turun. Tadi tengok satu bab ilmu yang Allah dah buka sebelum maghrib. Allah tarik dari otak kita. Allah tarik. Allah pegang. Nak kena cari di mana sangkut. Lahul mahfuz ke, kalam ke, kursi ke, langit. Mana satu sangkut. Kemudian dapat balik. Tengok. Allah boleh tahan ilmu ni. Walaupun kita tahu, kau tahu tapi aku tak mau bagi ke orang. Kita boleh rasa. Benda tu kita boleh rasa. Allah dah tutup langit-langit untuk solatul khusyuk. Jika Allah beri pada kita kerana Allah sayang. Allah sayang, Allah kasih, sungguh kasih. Itu sifat dia kepada orang mukmin. Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada orang mukmin. Jadi nanti kita praktikkan 10 lagi niat. Kalau kita dah siap beramal. Sekarang dah isyah dah. Dan niat dah awal-awal. Apa akan ku buat dalam qiyamku, rukukku, sujudku. Dan niat awal-awal. Akan jadi ringan. Solat itu akan jadi manis, sungguh-sungguh manis. Kita tak tahu macam mana nak cerita ke mana. Halwah di dalam solat itu sangat-sangat indah. Ya. Kenapa tidak? Kita sedang memandang wajah suci Allah ini, wajah tu wajihiyah. Hanya banyak tabir yang perlu kita buka. Taib. Jadi sebelum datang ke solat, kita tanam, kita motivate. Ini kita panggil motivasi diri. Motivasi diri. Apa dia motivasi diri? Allah Maha Besar menjemputku untuk menghadapnya. Jadi bila dengar azan, tahan nafas. Sebab kalau tak tahan nafas, banyak cross line. Banyak gangguan. Dalam, luar, dalam, luar, dalam.
kita tak boleh fokus. So, ini satu ayat. Pernah saya buka sebelum ni dalam majlis ketiga atau 4. Tapi hari ini masuk detail dah. Tak nak. Allah Maha Besar, Allahu Akbar menjemput aku. Menjemput aku untuk bertemu dia. Allah tahan nafas. Ini pertemuan yang maha besar. Nombor 1. Jadi di mana ada jemputan tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Kedua, Allah Rabbul Alamin menjemput aku datang ke solat. Ya Allah, sungguh besar rahmat dan rahimnya untuk mengisi dalam diriku di dalam solat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, semuanya ada bukti. Ilmu ni semua ada dalil dalam Quran dan hadis. Tidak ada satu pun tersisah atau terpisah ataupun menyeleweng daripada Quran dan hadis. Ketiga, Allah Maha Rahman. Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, Allah Maha Rahman menjemput aku. Apa sifatnya Ar-Rahman akan membuat untuk diriku? Nanti kita belajar, nanti kita tahu. Allah, ini satu penghormatan besar. Keempat, Allah Maha Rahim menjemput aku. Ar-Rahmanur Rahim. Datang. Aku nak isi. Allah ini sangat mulia, sangat besar, ya. Kemudian Allah Maha Raja, Maha Sultan, Maliki Yaumiddin, penguasa dunia dan akhirat, penguasa pada hari ini, menjemput aku. Ya Allah, perkara ini you dah motivate masa dengar azan. Sebelum dengar azan dah tahu zuhur pukul berapa. Allah peringatkan, kita dah motivate diri kita awal-awal. Nanti saya beritahu apa fadilatnya kalau kita motivate diri-diri kita. Kemudian Allah Maha Kaya, Sultan menjemput saya. Kemudian dah berapa dah? 5. 5. Kemudian dalam ruku' Allah Maha Alim, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Allah Maha Agung menjemput saya di dalam ruku'. Ada sesuatu perkara agung akan diberinya kepadaku. Nanti kita belajar apa yang akan diberi, ya. Sekarang nak tahu dulu poin-poin. Kemudian dalam sujud, Allah Maha Tinggi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Allah yang Maha Tinggi menjemput aku di dalam sujud. Okey. Ini kita kena motivate. Bila kita motivate, Allah turunkan tentera. Bila kita dah niat, Allah turunkan tentera. Kenapa tentera? Sebab solat itu pertempuran di antara kita dengan Allah. Perang besar. Syaitan, iblis. Okey, bulan puasa tak ada syaitan, iblis, ifrit, jin tak ada. Dunia tak ada. Tak datang pun, nak fikir pun tak datang. Sebab tak ada syaitan, tak ada. Ini buktinya bahawa dunia tu dibawa dalam solat oleh kerana syaitan. Bulan Ramadan tak ingat dunia dah, tapi ingat pada diri, nafs. Diriku. Anak, aku Rabbul A'la. Apa nak sembah Allah? Kau sembah aku. Kau ikut cakap aku. Aku nak makan, aku nak minum, aku nak rehat, aku nak tidur, aku nak bersantai, aku nak tengok TV, aku nak, semua dia punya keinginan saja dia mahu di bulan Ramadan ni. Jadi kita lawan. Bila kita lawan, dia mati, gugur, kita dapat syahid. Allah hantar tentera bunuh nafs. Nafs ni dia boleh menonjolkan diri dia 1,000,000 tajalli, 1,000,001 tajalli, bukan 1,000, bukan 1,000,001 tajalli. Paling senang Allah buat satu binatang sama rupa lebih kurang, dia boleh tunjuk 1,001 warna. Apa nama binatang ni? Dalam bahasa English, chameleon.
chameleon. Dia boleh pergi dekat daun hijau, dia jadi hijau, kuning dia jadi kuning. Tidak boleh tahu apa bezanya. Itu nafs. Tengok dia macam mana rupa dia, pelajari rupa dia, bentuk dia, cara dia, keji sungguh, takut sungguh. Itulah nafs. Dia boleh bersama dengan diri kita, kita tak boleh rasa nafs tu ada. Sangat besar pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu sebab wali-wali Allah dulu tangkap, dia letak dekat rumah dia banyak-banyak binatang ni, haiwan ni, untuk memperingatkan betapa jijiknya dirimu nafs, betapa celakanya dirimu wahai nafs, betapa hinanya dirimu di depan Allah. Engkau berpura-pura berwarna-warni mengikut keadaan. Tempat hijau kau hijau, tempat putih mana warnamu yang betul, mana warnamu yang asli. Tempat hijau kau hijau, tempat putih kau putih. Kau macam-macam penipuanmu. Sebenarnya engkau ni maha kotor, sebab engkau tidak mau aku dekati Allah Maha Suci. Engkau maha hina, kau tidak mau aku dekati Allah Maha Mulia. Apabila kita mengenal nafs ini, Allah menjadikan kita kekasihnya. Sebab kita tak mau kenal nafs. Kita tahu nafs ini satu rahsia yang besar. Saya tak boleh buka. Kalau kita dah kenal nafs ni, Allah hidup mutmainnah, dalam diri kita hidup mutmainnah. Kita belum sampai ke tahap boleh mengenal nafs mutmainnah. Buat saat ini, ya Tuhan nafs mutmainnah, kita kena wajib bersihkan dulu rumah. Bersihkan, jadikan kalbu kita syurga. Dan dia tak boleh masuk ke syurga. Nafs mutmainnah saja boleh masuk syurga. Allah telah haramkan amarah, Allah telah bersumpah di atas amarah, lawama, mulhima, haram mereka memasuki dalam syurga. Yang membawa amarah, lawama, mulhima itu kita. Kita yang memakaikan pakaian, kita menghiaskan mereka, kita bagi dia kosmetik, kita menjaga dia nafs ni. Hari-hari setiap saat kita layan dia, segala keinginan dia, apa dia nak, kita layan hawa, nafsu, syahwat, semua alat-alat tu kita layan dia. Walhal Allah bagi ini untuk kita hidup secara halal, makan yang halal, minum yang halal, cari harta yang halal, makan. Kalau kamu tak, kenapa Allah nak susahkan kita macam ni? Sebab kamu manusia, kamu bukan malaikat. Kalau Allah tak bagi kita nafs ni, kita tak boleh makan. Malaikat tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh kahwin, tak boleh lahirkan anak. Tidak ada. Mereka tidak ada apa dinamakan kegembiraan. Mereka tidak ada kesentosaan. Mereka tidak ada keriangan. Allah bagi kita, Allah begitu sayang pada manusia. Begitu Allah sayang, sungguh sayang sangat, lebih daripada malaikat. 1 juta malaikat tidak boleh tanding seorang mukmin yang bersyahadat. 1 juta malaikat. Begitu besar insan manusia di sisi Allah. Kita ni yang tidak tahu nak meletak diri kita di tahap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya surah Tin, kami telah jadikan manusia di tempat yang sangat-sangat indah, sangat taqwim, ahsanut, sangat-sangat terbaik. Jadi nafs kita ni berwarna-warni. Kita tak boleh buang. Kita dah manusia, kena ada nafs, kena ada nafsu, kena ada syahwat. Tidak kita malaikat. Dan kita tak boleh masuk syurga. Betapa indahnya syurga, betapa hebatnya nikmat-nikmat syurga. Nikmat syurga kita boleh nikmati di sini, di dunia ni juga, dalam diri kita ya. Kalau kita dah terbuka pintu-pintu syurga, kita ke arah tu sekarang. Okey. Jadi tanamkan yang 7 niat ni sebelum, motivate diri. Motivate. Nafs tidak akan serah, bukan mudah. Tapi kita motivate
Kita motivate, ya Allah, ini pertemuan yang besar, pertemuan yang agung, pertemuan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak senang, tidak mudah. Dia tak akan lepaskan kita pada dia. Mana aku nak tengok baru aku percaya. Nafs kata, okey, kau cakap boleh, aku nak macam aku lihat emas depan mata. Aku guna mata kau, aku lihat, aku percaya. Kau ikut, tak apa. Aku nak kau tengok intan belian, ada, percaya. Seeing is believing. Pada dia seeing is believing. Pada dia, aku melihat, aku percaya. Dia tidak percaya witnessing is believing. Witnessing, menyaksi itu adalah iman, dia tak percaya. Pada orang kafir, seeing is believing. Jadi dia dalam kekufuran. Orang mukmin tidak. Aku tak perlu lihat adanya angin, udara, aku percaya. Aku tak perlu lihat Allah wujud, sebab aku menyaksi. Orang kafir tidak. Seeing is believing. Jadi dia maha kafirun. Dia maha kafir. Kata, aku tak lihat Allah, aku tak mau terima. Aku tidak memberi kau ruang untuk ibadat pada Allah. Itu sebab ilmu penyaksian sangat penting. Menyaksi Allah di dalam qiyam, menyaksi Allah dalam rukuk, menyaksi Allah dalam sujud, sangat penting. Jadi, kalian dari hari pertama yang telah mempelajari syahadah, sir, roh, rohani, kalbu, jasad. Jasad, mata, selama-lamanya tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam empat ni baki, sir, roh, roh dah lihat Allah, dia dah menyaksi Allah, dia dah menyaksi Allah. Ini penyaksian Allah ni kafir, Muslim, mukmin, wali, Nabi, Rasul, semua dah dapat peluang menyaksi Allah Rabbul Alamin. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rohani hanya untuk orang mukmin yang ada talian ikatan syahadah. Pada hari kalian ambil bai'ah, rohani telah menyaksi. Mau tak mau sudah bertemu. Macam mana dia bertemu? Sebab di antara rohani dengan roh dah ada tingkap, jendela. Jendela tu dah buka sedikit, rohani kita dah nampak. Itu sebab kita bercerak, beriman dan menyerah. Kenapa tingkap tu boleh terbuka walhal usahanya 10, 20, 30, 40, 50 tahun? Kerana guru mursyid yang mempunyai talian, dia membuka jendelaku, rohaniku telah melihat, menyaksi sebahagian cahaya Rabbul Alamin. Tapi tidak cukup sehingga kalbu boleh menyaksi. Sehingga kalbu boleh menyaksi. Kalau kalbu tak menyaksi, jasad tak boleh menyaksi, tak boleh melihat. Rohani boleh. Apabila rohani, kalbu dah mula menyaksi, kita akan sampai ke makam ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Kita akan sampai ke satu makam tu dengan ilmu. Sekarang ni rohani kita sedang merasainya, tapi tidak cukup. Kalbu yang nak sangat mendahagakan ni, pertemuan ni. Jadi kita sedang bertemu Allah, hanya kita tak merasai, ya. Jadi ada 17 cara fokus dalam solat. 17. Pertama, tadi kita kata ada 3 fokus: ingatan dengan penyaksian syahadah. 1 fokus yang paling tajam di sini, di antara 2 mata. Sama ada you nak baca Fatihah, surah di sini,
Boleh. Very strong. Tajam. Dia boleh tembus dari sini. Ini dipanggil mata ketiga. Inner eye. Atau dipanggil third eye. Yes. Third eye, betul. Third eye. Inner eye. Dia boleh tembus masuk ke kalbu dengan rohani, roh. Dia boleh tembus masuk ke dalam. Begitu strong ni. Tapi kita tak boleh fokus. Patutnya bermula di sini. Ada berapa poin? Ada berapa poin fokus? Okey, ini satu. Kita tak boleh bermula sini. Kedua, atas ni, ubun-ubun ni. Yang budak-budak lahir sini. Paling dekat datangnya rahmat, berkat semuanya. Solatul khusyuk, rahmatnya. Tak boleh juga fokus sana. Yang ada ni je, ni. Jari syahadah. Jari syahadah. Pegang ke satu poin ni, you tumpukan bacaan di sini, ujung jari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tumpuan di sini, jari ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jari syahadah ni tak boleh lepas. Sebab dia ada contact point. Dia menyedarkan. Sejuta kali boleh gerak jari ni. Sejuta tak batalkan solat? Sejuta kali. Dapat fokus. Ya Allah, kalau kita dapat merentasi 3 atau 5 daripada 17 focal point ni, manis solat tu, manis. Ibadat tu menjadi manis. Maka akan datang satu zaman you akan tinggal masuk gua, masuk gunung. Sebab you nak rasa kemanisan ibadat tu. Jadi tak ada pilihan. Kita tak boleh pergi duduk gua malam. Tenang, dalam keadaan tenang. Di antara pukul 4 ke 5, 4 ke 6. Waktu tenang, sangat fokus kita boleh dapat. Jadi, jari ni fokus bacaan ke situ. Sebab dia jari syahadah ni menyedarkan kita. Dia akan menyaksi di sisi Allah apa yang kita baca, apa yang kita sebut, semuanya. Jadi ini salah satu focal point. Bayangkan kalau you dapat 17 ni, you tak boleh lalai. You tak boleh lupa. You tak boleh dipesongkan oleh syaitan dengan jin, ifrit, iblis. Bapa mana datang tak boleh. Begitu fokus kita menjadi tajam, setajam-tajam pedang. Ya. Itu sebab awliya Allah, ahlullah tak suka solat dengan jemaah. Jemaah dia datang solat, dia pergi duduk gua. Dia pergi duduk gunung. Dia tak mau sebab banyak gangguan di udara. Masya Allah. Anak-anak ni tak apalah, diorang tak ada fikiran lain. Apa yang diisi itulah mereka amal. Kita ni banyak Masya Allah. Jadi menjadi gangguan. Jadi dalam majlis ni kita nak tumpukan kepada fokus. Fokus dulu yang Allah. Sebelum solat kita dah tanya, Allah yang maha besar menjemputku. Tak pernah satu raja, satu sultan agung pernah jemput aku dalam hidupku. Betapa mulia, betapa besar penghargaan ni, ya. Fokus, motivate diri. Kalau ada kawan nak ingatkan 5 orang, panggil sebelum saya, mari kita muzakarah sekejap. Dia muzakarah, dia sampaikan, 5 orang dengar, sama-sama solat. Yang menyampaikan tazkirah tu Allah akan utus untuk memperingatkan dia, kerana dia memperingatkan ramai orang. Jadi kita ambil inisiatif. Mari kita jom muzakarah 1 minit sebelum solat. Apa yang diajar oleh Syekh, sampai mati kita tak akan lupa. Dia akan jadi fazakir, innama anta muzakir. Jadi sebelum solat, jangan buang 5 minit. Saya cakap macam itulah. 5 minit jangan, 7 minit jangan, 10 minit. 1 minit duduk, jom. Dalam qiyam ingat Allah, ya.
Seorang lagi dalam rukuk ingat Allah, seorang lagi dalam sujud ingat Allah ya. Jadi bila kita lalai, apa yang sahabat kita ingatkan kita waktu solat akan jadi fazakir innama anta muzakkir. Solat kita jadi manis, solat kabul, segala-galanya Allah kabul. Solat menjadi kunci utama segala permintaan kita dalam hidup. Tapi betulkan solat. Itu sebab Allah sebut tadi, Ista'inu bis sabri was salat wa innaha lakabirat illa 'alal khashiin. Untuk orang bersabar, khashiin, aku beri dia apa pun dia nak. Sebelum dia minta aku beri. Janji, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita belajar ini focal point. Baca tanpa putus, ini jadi focal point. Patutnya di sini dulu, tapi tak boleh sebab you tak menyentuh sini. Yang dapat rahsia ni hanya orang Hindu saja di dunia ni. Dia dapat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu sebab dia letak sini. Apa dia letak sini? Putih, merah, ada simbolik. Kalau putih apa, kalau merah apa, kalau hijau apa. Fokus. Itu sebab dorang buat ni, dia boleh jalan atas api. Dia boleh jalan atas bara. Dia boleh jalan atas paku. Tak kena apa, fokus. Fokus. Jadi ingat ni, hari ni satu je. Ingat satu je. Yang tu motivate sebelum solat. Ini dalam solat. Kalau satu ilmu ni kita dah amal, kita akan dahaga lagi. Tolong ajar lagi Syekh 16 ilmu tu. You tak payah minta. Diri batin you akan datang bertemu Syekh. Tolong bagi aku yang 16 lagi. Manis. Bertemu Allah. Bukan macam bertemu 10 juta orang jutawan di dunia ni. Bukan seperti bertemu 1000 orang presiden dan agung. Luar biasa. Amin.